Jadi sebab itu hari ini tuan-tuan mulia, yang menjadikan manusia hari ini Masya Allah meninggalkan sunnah kerana dia nak ikut nafsu. Kan? Kerana dia dalam hati dia ni masih belum sempurna iman di kepada Nabi SAW. Sebab itulah Nabi SAW beritahu, la yu'minu ahadukum, tak akan sempurna iman seorang kamu hatta yakuna hawahu, sehingga adalah nafsu dia, hawa dia, keinginan dia itu taba'an lima ji'tu bih, mengikuti agama yang aku bawa. Bukan sunnah yang ikut nafsu kita. Kan? Kita hari ini pilih-pilih mana sunnah yang nafsu kita suka, itu yang kita amalkan. Bagi orang lelaki, sunnah yang satu tu paling disukalah. Bila sebut sunnah tu, Masya Allah, beria sungguh dia bercerita tentang sunnah tu ya. Beria sungguh nak amal. Yang kaki semayang, yang tak semayang pun nak amalkan sunnah itu. Bila tanya kenapa? Ini sunnah Nabi SAW. Sebab apa? Bertepatan dengan nafsu. Ketika mana Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab yang terdahulu, iaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, bahkan suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun walaupun dengan kebenaran, tetapi tidak ada janji pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tidak jaga kitab-kitab itu. Kenapa? Kerana syariat Nabi-Nabi terdahulu hanya datang untuk zaman-zaman tertentu saja. Berlalunya era Nabi Musa AS, maka berakhirlah syariat yang terdapat dalam kitab Taurat. Kerana itu Allah Ta'ala tidak ambil tanggungjawab untuk memelihara keaslian kitab Taurat, sehingga selepas Nabi Musa AS wafat, maka telah mula rahib-rahib di kalangan orang Yahudi mengubah ajaran kitab Taurat mengikut selera dan hawa nafsu mereka. Begitulah juga yang berlaku pada Injil. Sebab itu ada Old Testament, New Testament, dan sangat susah nak mencari kitab Taurat yang asli dan juga Injil yang asli. Kerana sudah beribu tahun dan bercampur di antara hak dengan batil. Tetapi sementara Al-Quranul Karim adalah merupakan kitab yang Allah Ta'ala jadikan ianya universal, seluruh dunia pemakai kitab ini. Dan ajaran Al-Quran kekal sampai hari kiamat. Maka Allah Ta'ala berjanji dalam Al-Quran, la ya'tihil batilu min bayni aydihi wala min khalfih. Al-Quran tidak akan didatangi oleh sebarang kebatilan. Batil nak masuk dalam Quran, nak mencelah di celah-celah ayat Quran, tak boleh. Syaitan nak masuk, tak boleh. Para pengkhianat nak cuba ubah ajaran Quran pun tak mampu. Bahkan jangan kata nak ubah satu ayat, nak ubah satu huruf, satu baris pun tak akan mampu. Kerana Al-Quran telah dipelihara oleh Allah Ta'ala menerusi firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan lebih besar daripada itu lagi, Allah Ta'ala juga telah memelihara perkataan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi pun dijaga oleh Allah Ta'ala. Walaupun tidak sama macam Allah jaga Quran. Allah jaga Quran ketika mana Allah Ta'ala wahyu turun, Allah Ta'ala wajibkan Nabi SAW menghafalnya. Dan wahyu tadi bukan turun dalam ingatan Nabi, tetapi wahyu tadi turun ke dalam hati Nabi SAW. Benda yang ada dalam fikiran boleh hilang, tapi satu benda yang turun dalam hati tak akan hilang. Sebab itu disebut Al-Quran ni ala qalbika. Quran diturun ke dalam hati Rasulullah SAW. Wahyu ni langsung masuk dalam hati Nabi SAW. Nabi menjadi orang hafiz. Bahkan Nabi SAW suruh lebih kurang ada 13 orang katabatil wahyu, penulis wahyu di zaman Nabi SAW, menulis wahyu. Dan mereka semua orang yang dekat dengan Nabi, yang berada bersama dengan Nabi pada setiap masa dan keadaan, setiap waktu turunnya wahyu. Dan bahkan Nabi SAW menggalakkan sahabatnya menghafal Quran. Kerana itu Al-Quran tak akan mungkin ada perubahan. Tetapi di sana ada juga terdapat kumpulan-kumpulan sahabat yang suka menghafal hadis. Cuma di kalangan sahabat ni ada dua golongan. Orang lama-lama di kalangan para sahabat, orang awali di kalangan para sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Utsman radhiyallahu anhu, para khulafa Rasyidin. Mereka menghafal hadis. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengumpulkan 500 lembaran hadis dalam catatan dia.
tetapi kerana ketakutan mengalahi mereka. Mereka takut tersimpan hadis yang tidak sahih pada pandangan mereka di sisi Allah, tetapi sahih pada pandangan mereka, menyebabkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akhirnya orang kata telah menghapuskan catatan tersebut. Masya Allah. Kerana ketakutan pada Allah. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita ni untuk kita menukilkan satu-satu kalimah yang kita nisbahkan pada Nabi sedangkan dia bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, barang siapa yang mengatakan sesuatu yang Nabi tidak katakan, maka sediakan tempatnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakutan pada hadis ini menyebabkan sahabat Nabi takut nak meriwayatkan hadis, nak menyebarkan hadis walaupun mereka teringin sangat. Bahkan siapa yang meragui persahabatan Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia bersama dengan Nabi hatta dalam gua pun. Tapi Abu Bakar orang yang takut pada Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama mereka juga takut. Nabi SAW beritahu siapa yang ditanya tentang satu ilmu dan mereka merahsiakan ilmu tersebut daripada orang yang bertanya, maka nanti di hari kiamat dilijamkan mereka, diikat muka mereka, mulut mereka ni dengan lagam. Orang kata tali kekang daripada api neraka Allah Ta'ala. Jadi kerana itu sahabat Nabi di antara nak menyampaikan hadis dengan nak menyembunyikan hadis yang mereka hafal, mereka ada orang kata sedikit perasaan, Masya Allah, serba salah waktu itu, Masya Allah. Sementara orang muda-muda di kalangan sahabat Nabi, yang mana kewujudan mereka pun ada dia punya rahmat dia, seperti Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, mereka ni suka meriwayatkan hadis dan juga menghafal hadis. Walaupun peringkat awalnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bukan termasuk sahabat yang kuat ingatannya, tetapi berkat dia minta doa pada Nabi SAW dan Nabi SAW telah ikatkan kain selendang di dadanya. Selepas Nabi SAW menulis beberapa lakaran di atas kain tersebut, menyebabkan selepas daripada hari itu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada apa-apa yang ingin aku hafal, melainkan pastinya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghafalnya. Masya Allah. Jadi kerana itulah dengan berkat adanya sahabat-sahabat yang suka menghafal hadis, meriwayatkan hadis, maka akhirnya Masya Allah telah timbul satu zaman pada kurun yang kedua daripada Islam, Masya Allah 100 tahun selepas zaman era-era para fuqaha, maka telah muncul para muhaddisin, golongan yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka ni untuk menulis hadis, menyalin hadis, menyebarkan hadis ke seluruh dunia, dan ulama beritahu mereka juga adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan wali, mana mungkin mereka menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada perasaan cinta pada Nabi, mana mungkin para muhaddisin ini boleh menghafal begitu banyak hadis. Dan kitab yang kita nak baca ni, kitab Sunan Ibnu Majah, karangan Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala alaih, dimuatkan di dalam kitab ini 4,000 hadis yang dihafal. Masya Allah. Kita ini sebagai orang kata, nak bagi semangat dekat kita lah, bahawasanya siapa yang mampu menghafal hadis 40 hadis, walaupun hadis ini sabit daripada hadis yang dhaif, tetapi boleh diamalkan untuk jadi motivasi bagi kita. Barang siapa yang menghafal 40 hadis demi untuk umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi nak sampaikan hadis ini pada umat Nabi, maka nanti dibangkitkan dia bersama dengan perhimpunan alim ulama di hari kiamat nanti. Sebab itu banyak ulama-ulama mengarang kitab hadis arba'in, hadis 40. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau di akhir zaman ni, Masya Allah, Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala, antara ulama yang banyak mengarang hadis 40 tentang akhir zaman, hadis 40 tentang akhlak, hadis 40 tentang penawar bagi hati. Supaya apa? Tergolong di kalangan alim ulama di hari kiamat hanya dengan mengutip 40 hadis daripada hadis Nabi SAW untuk disebarkan kepada umat yang lain. Masya Allah. Kerana Nabi SAW telah bersabda, naddarallahu imra'atan, semoga Allah mencahayakan wajah seseorang yang mana sami'a minni maqalati, yang mendengar daripada aku ucapan aku, dengar daripada mulut Nabi hadis Nabi SAW, nasihat daripada Nabi, pesanan daripada Nabi, wa wa'aha, dia cuba memahami hadis tersebut, Masya Allah, wa addaha kama sami'a, dan dia menyampaikan hadis tersebut sebagaimana yang dia dengar. Kenapa? Farubba muballighin. Kenapa penting kita bertabligh? Kenapa kita kena nyampaikan hadis ini? Kenapa kita kena sebarkan hadis? Masya Allah,
Kerana kadang-kala orang yang disampaikan hadis padanya, orang yang mendengar hadis, anak murid, kadang-kala anak murid lebih faham makna hadis daripada guru yang menyampaikan hadis kepadanya. Agama ni kadang-kala kita sampai ke orang tu lagi faham daripada gurunya, Masya Allah. Sebab itulah hari ini sangat penting kita menyampaikan ilmu, tak boleh simpan dalam diri kita. Masya Allah, bahkan ilmu ni bila kita sebarkan, dia akan bertambah. Jangan takut untuk sebarkan ilmu. Bukan macam Tok Guru Silat, tuan-tuan. Tok Guru Silat, dia ajar semua ilmu silat dia, tapi buah las dia tak bagi kat anak murid dia. Sebab dia takut nanti anak murid lawan tokeh. Betul tak? Masya Allah. Sama dengan tukang masak, dia ajar kita ilmu memasak, Masya Allah. Dia tak akan bagi, orang kata resepi yang pelik-pelik, yang terakhir, buah dia takut nanti kedai anak murid lagi sedap daripada kedai Tok Guru dia, Masya Allah. Itu dalam bab dunia, tuan-tuan. Dalam bab agama, Masya Allah, seorang guru dia lebih bangga kalau anak murid dia lebih pandai daripada dia. Anak murid lebih tinggi daripada dia. Tidak ada istilah simpan ilmu. Sampaikan ilmu, bila kita banyak menyampaikan, Allah Ta'ala akan bagi balik ilmu yang lebih banyak lagi daripada apa yang kita sampaikan, Masya Allah. Jadi insyaAllah kita malam ni masuklah dalam hadis. Dah 2 kali pertemuan kita ni tak masuk-masuk lagi dalam hadis. Orang duk tanya bila Ustaz nak start. Kalau 4,000 hadis kita tak start, Masya Allah, ini tahun 2023 ni, Masya Allah, bila kita nak mula kan, Masya Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab kita ni, Masya Allah, Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala, Masya Allah, beliau ni satu orang alim, muhaddis, berketurunan Farsi. Masya Allah, Allah Ta'ala buat satu, orang kata, satu tertib dalam dunia ni. Agama ni tak dimiliki oleh sesiapa pun, Masya Allah. Agama ni milik Allah Ta'ala. Walaupun bangsa Arab ni mendapat kemuliaan, mereka adalah golongan yang pertama yang bersama dengan Nabi dalam menyebarkan dakwah Islamiah, menyebarkan agama ni. Agama ni bermula daripada Mekah dan Madinah, dan Allah Ta'ala bagi kemuliaan pada bangsa Arab sampai hari kiamat. Tetapi dalam pada itu Allah Ta'ala juga bagi amaran kepada bangsa Arab, kepada para sahabat, seandainya satu hari nanti kamu lemah dan kamu dah mula jemu ataupun kamu dah berpaling daripada usaha dakwah, tak nak lagi menyebarkan Islam, dah penat, dah rasa banyak sangat dah sumbangan pada agama, dan ditakdirkan satu hari nanti kamu buat keputusan untuk tinggalkan dakwah ini, untuk tinggalkan perjuangan untuk agama, mengamalkan agama bersungguh-sungguh macam mana nenek moyang kamu, Allah beritahu, wa in tatawallu yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu berpaling, Allah Taala akan ganti kaum, agama ni akan dibawa oleh kaum selain daripada kamu. Summa la yakunu amsalakum. Kemudian mereka tak akan jadi seperti kamu. Maka pada kurun yang kedua daripada Hijriah, Masya Allah, selepas Nabi wafat, Allah bangkitkan kelompok muhaddisin. Yang sudah tentu imam muhaddisin yang paling hebat adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Maliki. Dia adalah imam Darul Hijrah. Banyak ulama-ulama hadis belajar hadis daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala, termasuk imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kan? Imam Ahmad. Tuan-tuan yang mulia, walaupun demikian, selepas daripada zaman Imam Malik rahmatullah alaih, kurun yang kedua, Allah Ta'ala bagi peluang. Allah gilirkan umat-umat, kabilah-kabilah, bangsa-bangsa di dunia ni, Allah gilir-gilirkan antara mereka ni untuk bangunkan agama Allah Ta'ala. Maka pada kurun yang kedua Allah pilih orang-orang Farsi. Mereka ni, Masya Allah, dipilih oleh Allah Ta'ala untuk membangun agama Allah, iaitu dengan cara menghafal hadis. Menghafal hadis dan menyebarkannya kepada anak-anak murid. Jadi, Masya Allah, Imam Ibnu Majah salah satu daripada muhaddis yang hebat, yang mana kitab Sunan Ibnu Majah ni adalah kitab sunan yang ke-6 yang dimasukkan oleh ulama-ulama mutakhirin, bahawasanya Sunan Ibnu Majah termasuk daripada kitab Sihahus Sittah, kitab yang paling sahih, 6 kitab yang paling sahih di dalam sejarah Islam, dan Sunan Ibnu Majah adalah kitab yang ke-6, Masya Allah. Jadi dia memulakan kitabnya dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Kumulakan catitanku ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak mengarang kitab ni, tuan-tuan, ingat senang ke, tuan-tuan? Tanya ustaz-ustaz yang ada dekat Malaysia ni, yang Masya Allah ilmu banyak, berceramah sana sini.
Tetapi nak mengarang sebuah kitab kecil, risalah kecil pun Masya Allah tanpa pertolongan daripada Allah tak akan dapat. Sebab itu kebanyakan muhaddisin nak mula mengarang kitab, dia akan mula dengan istikharah. Bahkan ada di antara mereka setiap kali nak tulis hadis akan mandi, akan ambil wuduk, akan solat istikharah, minta pertolongan daripada Allah, dan dengan pertolongan daripada Allah mereka mula mengarang pada tarikh sekian dan khatam menyelesaikan kitab mereka dalam tempoh sekian-sekian, Masya Allah. Jadi sebab itu dimulakanlah catatan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, dengan yang Maha Penyayang. Kumulakan karanganku ini, Masya Allah. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muhibbihi. Semoga Allah Ta'ala memberikan selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muhibbi, dan ke atas keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pecinta-pecinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu poin menarik tentang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Masya Allah, satu orang imam, Imam Sahal bin Muhammad bin Sulaiman, dia beritahu perintah ataupun orang kata ayat tentang selawat ini yang Allah Ta'ala ceritakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan berilah salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan salam yang sebanyak-banyaknya. Ulama kata dalam ayat ini ada bentuk tasyrif, penghormatan, kemuliaan daripada Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemuliaan yang Allah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil atammu wa ablagh, paling sempurna dan paling baligh, paling sampai. Bahkan penghormatan yang Allah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini lebih mulia daripada ayat perintah kepada para malaikat untuk bersujud. Allah pernah suruh malaikat bersujud pada Adam, usjudu li Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Ini satu bentuk respect. Para malaikat diminta untuk hormat pada Adam AS. Tetapi beza antara hormat malaikat kepada Adam AS dengan perintah berselawat, yang mana ketika mana Allah suruh malaikat bersujud pada Adam, Allah tidak sujud pada Adam. Allah suruh malaikat buat kerana tidak patut pun untuk Allah Ta'ala melakukan demikian. Tidak sesayugia dengan kedudukan Allah Ta'ala selaku Tuhan yang menciptakan Adam AS. Tetapi sementara untuk kekasih dia, Masya Allah, Allah Ta'ala bukan sekadar Masya Allah terlibat secara langsung dalam berselawat, bahkan Allah memulakan selawat ini dengan zatnya sendiri. Masya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah terlebih dahulu, wa malaikatu, kemudian barulah para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, sentiasalah mereka itu berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Barulah bila mana umat akhir zaman turun, Al-Quran turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah Subhanahu wa taala selawat, perintahkan umat ini berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan di Masjidus Sajadah, ketika mana Allah Taala sampaikan berita gembira kepada Muhammad, kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kita, wahai kekasihku, sesungguhnya Allah Ta'ala akan berselawat kepada orang yang berselawat kepada kamu, dan Allah akan bagi salam kepada orang yang bagi salam kepada kamu. Maka mendengar berita ini, Nabi bersujud syukur pada Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya kemuliaan selawat dan salam ini bukan hanya milik Nabi SAW sendiri saja, tetapi dikongsi dengan umat dia. Ketika mana umat dia berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga akan meraih habuan daripada selawat dan salam daripada Allah kepada kita. Bahkan orang yang berselawat sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala akan selawat ke atas dirinya sebanyak 10 kali. Lebih banyak lagi Allah Ta'ala bagi. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, sebelum kita nak memulakan kitab ini, Masya Allah, kita kena lazim, orang yang nak mengaji hadis, dia kena paling banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah Ta'ala bukakan pintu hadis, pintu hati kita untuk memahami hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala berbeza dengan imam-imam yang lain. Imam-imam muhaddisin yang lain akan biasanya mengarang kitab mereka dengan menceritakan kitabul iman, kitab pada menyatakan pentingnya beriman pada Allah Ta'ala. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memulakan kitab Sahih Bukhari dengan kitabul iman. Kaifa kana bad'ul wahyi, macam mana permulaan wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitabul ilmi, kitab ilmu. Sementara Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala
Dia buat kelainan sikit dalam kitab dia ni, iaitu dia kata babu ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab pada menyatakan pentingnya mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa tuan-tuan, sebelum kita mengaji hadis, kita ada satu semangat, satu jazbah dalam diri kita ni, iaitu segala benda yang berkaitan dengan sunnah ini wajib kita contohi, dan kita kena wajibkan benda tersebut ke atas diri kita, walaupun sunnah itu kita sunnah itu sunat, kan? Tetapi tuan-tuan yang mulia, bagi kekasih Allah Ta'ala tiada yang sunat. Sunnah ni semuanya wajib. Kecil pada pandangan orang tapi besar di sisi orang yang mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu hari ini tuan-tuan yang mulia, yang menjadikan manusia hari ini masya-Allah meninggalkan sunnah kerana dia nak ikut nafsu. Kan? Kerana dia dalam hati dia ni masih belum sempurna iman di kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, la yu'minu ahadukum, tak akan sempurna iman seorang kamu hatta yakuna hawahu, sehingga adalah nafsu dia, hawa dia, keinginan dia itu taba'an lima ji'tu bih, mengikuti agama yang aku bawa. Bukan sunnah yang ikut nafsu kita. Kan? Kita hari ini pilih-pilih mana sunnah yang nafsu kita suka, itu yang kita amalkan. Bagi orang lelaki, sunnah yang satu tu paling disukalah. Bila sebut sunnah tu, Masya Allah, beria sungguh dia bercerita tentang sunnah tu. Beria sungguh nak amal. Yang kaki semayang, yang tak semayang pun nak amalkan sunnah itu. Bila tanya kenapa? Ini sunnah Nabi SAW. Sebab apa? Bertepatan dengan nafsu. Tapi sunnah yang bercanggah dengan nafsu, yang nafsu tak minat. Banyak sunnah yang nafsu tak berkenan, Masya Allah. Antaranya simpan janggut, tuan-tuan. Memang nafsu kita, Masya Allah, nak simpan janggut dekat dunia ni. Walaupun dalam syurga nanti selai janggut pun tak ada lah. Tapi bercanggah dengan nafsu ni berat. Antaranya sugi gigi, Masya Allah. Nak bersugi ni, Masya Allah, malu dengan orang. Kau orang kata, kenapa Ustaz bersugi banyak sangat? Masya Allah. Padahal itu satu benda yang Nabi SAW adalah orang yang paling banyak bersugi gigi. Bahkan dalam Islam disunatkan bersugi dalam 15 keadaan. Dalam kitab fiqah disebut nak baca Quran kena bersugi, nak majlis ilmu kena bersugi, nak wuduk kena bersugi, nak bangun nak sembahyang pun kena bersugi setiap kali nak bermunajat dengan Allah. Tapi nafsu kita tak berahi, tuan-tuan, tak suka, Masya Allah. Antaranya Masya Allah nak pakai jubah ni, nak pakai serban ni, nafsu tak suka, tuan-tuan. Nafsu kita ada pilihan lain. Tetapi kita nak cuba membentuk jiwa kita ni, kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW, maka kita sedia korbankan nafsu kita, keinginan kita, demi nak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kita tak peduli dengan pandangan manusia, tak peduli dengan kata-kata manusia. Yang kita peduli adalah pandangan Allah dan pandangan Rasulullah SAW. Sebab itulah hari ini sebelum kita nak mengaji ni, kita kena kumpul semangat dalam diri kita. Ya Allah, bagilah kekuatan pada kami semua untuk mengikuti jejak langkah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama bagi tahu ada dua keadaan manusia di dunia ni. Bahkan ada tiga, Masya Allah. Yang pertama, golongan yang mengamalkan sunnah. Banyak orang amal sunnah dalam dunia ni, Masya Allah. Bila sebut ini semua sunnah. Bahkan rawatan Islam pun dikata ini rawatan sunnah juga. Urut-urut picit pun dia kata sunnah juga. Wallahu a'lam. Zaman Nabi ada nak tukar urut, tapi dia kata ini rawatan sunnah, dia kata. Kan? Ada orang dia tak dapat beza. Benda yang ada dalam sunnah, ada yang dalam kitab Tibbun Nabawi, itu rawatan sunnah, itu adalah. Yang lain tu bukan semua rawatan cara herbal ni, cara rawatan sunnah. Ada juga herbal yang tak ada di negara Arab. Kan? Macam tongkat ali, mana ada negara Arab. Jangan kita kata tongkat ali sunnah pula, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, ada orang mengamalkan sunnah. Ada golongan yang yakin dengan sunnah. Iaitu dia yakin, hanya dengan sunnah ni saya akan berjaya, dan meninggalkan sunnah, maka saya akan binasa dalam hidup saya. Ini golongan yang kedua, Masya Allah. 4 golongan sebenarnya. Golongan yang ketiga adalah golongan yang mengikut sunnah. Dia panggil ittiba'us sunnah. Tapi golongan yang keempat adalah golongan muhyi sunnah. Masya Allah, yang menghidupkan sunnah. Dia pergi ke mana-mana, satu sunnah hidup. Dia pergi ke mana-mana, satu sunnah hidup. Dia jumpa orang tak pernah amalkan sunnah tadi,
tiba-tiba dengan berkat berjumpa dengan dia, satu sunnah dapat dihidupkan. Paling bagus kalau satu sunnah itu telah mati. Bahkan dalam hadis ada menyebut, barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, inda fasadi ummati, ketika mana berlakunya kerosakan umatku, kan? Ada sebahagian daripada hadis menyebut menghidupkan sunnah aku yang telah dimatikan. Ada sunnah yang telah umat mati kalau sama sekali, kan? Antaranya sunnah dakwah, dakwah secara umum. Ini satu sunnah yang telah hilang di kalangan umat Islam. Hari ini pendakwah-pendakwah, orang awam, dia rasa dia tidak ada hubungan dengan dakwah. Dia terlepas daripada tanggungjawab itu. Masya Allah, kita hidupkan balik sunnah ini. Umumkan balik. Jadikan semua umat Islam ni dai. Kita semua adalah pendakwah. Hidupkan balik semangat ini, perjuangan ini. Maka Masya Allah, untuk mereka pahala syahid. Masya Allah, Allah Ta'ala nak bagi pahala satu orang mati syahid. Ini hadis yang sahih. Hadis yang dhaif menyebut falau ajru mi'ati syahid. Untuk mereka pahala 100 pahala mati syahid. Jadi tuan-tuan mulia, hari ini bagaimana kita ni nak menjadi golongan yang mengikuti jejak langkah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata nak selamat daripada tipu daya syaitan musuh kita ni melalui menghidupkan perintah-perintah Allah. Bila kita amalkan perintah Allah, maka kita selamat daripada tipu daya syaitan. Itu jalan yang ditempuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini maknanya lebih umum. Bahawasanya apa saja yang jalan yang ditempuhi oleh Nabi, sama ada jalan dakwah, jalan mengaji, jalan ibadah, jalan khidmah, jalan-jalan yang ditempuhi oleh Nabi SAW. Kalau kita baca sirah Nabi, kita akan mendapati banyak perkara dalam hidup Nabi SAW tidak tertumpu kepada perbuatan, perkataan dan persetujuan. Ada kalanya benda itu termasuk dalam perkara biasa. Sebagai Nabi, sebagai seorang manusia, Nabi buat satu benda, tetapi ada orang mengikuti benda tersebut. Sebagai contoh, hari ini orang berpetikaikan, adakah kita pakai serban ni satu sunnah, pakai jubah ini satu sunnah. Kerana benda ni budaya orang Arab katanya, Masya Allah. Tetapi kalau benda tu Nabi suka dan Nabi pakai, kalau Nabi tak suka jubah, Nabi dah buang jubah bila Islam datang. Tapi bila Nabi tengok jubah ni benda pakaian yang baik dan Nabi mengiktirafnya, Nabi memakainya, maka secara automatik memakai jubah telah menjadi sunnah. Dan tidak patutlah kita mencela orang nak pakai jubah. Kan? Kadang-kadang setengah orang dia tengok orang pakai jubah, orang pakai serban, dia mula rasa nak kritik. Kan? Jangan sangka jubah serbannya sebagai sunnah. Memang kita tak kata jubah serban ni hanya itu je sunnah. Tapi memakainya juga adalah kerana ada musyabahah dengan pakaian Nabi SAW. Kalau kita buat di atas dasar cinta kita pada Nabi, sudah tentu pasti ada pahalanya di sisi Allah Ta'ala, walaupun benda itu perkara biasa, lumrah kehidupan, tabiat manusia, perkara-perkara jibiliyah, perkara-perkara fitrah semula jadi kita ni buat satu benda. Sebagai contoh, Nabi suka makan labu, Masya Allah. Kalau kita ubah selera kita suka makan labu, sudah tentu benda ini pun berlaku di zaman sahabat Nabi SAW. Benda yang biasa-biasa pun Nabi buat diikuti oleh sahabat Nabi. Orang bercinta ni dia lain, tuan-tuan. Orang tak bercinta, pada dia no point. Tapi orang bercinta seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di antara sahabat yang paling kuat mengikuti sunnah Nabi ini adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kan? Pernah satu masa Sayyidina Abdullah bin Umar, kita selalu dengar, dia lalu di satu tempat, dia tunduk. Padahal tak ada benda pun kat situ. Maka bila ditanya kepada dia, Masya Allah, kenapa tuan tunduk? Dia kata, kekasihku satu hari pernah lalu di sini dan kebetulan masa itu ada pokok. Dia tunduk. Padahal tak ada tuntutan pun untuk dia tunduk, dah pokok tu pun dah ditebang. Tetapi kerana perbuatan tadi, di atas rasa cinta, dilakonkan kembali perbuatan Nabi SAW, maka itu termasuk dalam perkara-perkara yang sunnah. Walaupun perkara itu jibiliyah. Perkara yang melibatkan, orang kata, perkara semula jadi, perkara tabiat manusia, perangai manusia. Tetapi ulama tetap memasukkannya dalam bahagian daripada sunnah juga, kalau kita ambil sunnah dalam perkataan makna yang umum, Masya Allah. Seterusnya kita baca hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala wa bi ilayhi qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Syarik anil A'mash an Abi Salih radhiyallahu rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amartukum bi fakhudhuhu
wa ma nahaitukum anhu fantahu. Hadis ini diceritakan kepada kami oleh guru kami. Siapa guru kepada Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala? Iaitu Syekh Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahullah ta'ala. Siapakah dia? Guru ni, Masya Allah. Kita ni nak kenal muhaddis kita ni. Islam ni yang merawi hadis ni bukan orang biasa-biasa. Bukan cerita yang kita dapat ni cerita tepi jalan. Ulama-ulama dulu, di zaman dulu, zaman para sahabat dan para tabi'in, gelaran Al-Hafiz diberi kepada mereka yang menghafal hadis, Masya Allah. Dia ada pula bilangan-bilangan hadis yang wajib dihafal untuk dapat title Al-Hafiz ni, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Dia dipanggil Sayyidul Hufaz, penghulu bagi sekalian Hafiz. Salah satu orang ulama dan perawi hadis yang masyhur di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dia termasuk di antara tokoh-tokoh muhaddisin dan pengarang sahibu kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dia ada satu kitab yang dia karang dinamakan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Masya Allah. Dia juga pernah mengarang kitab tafsir Al-Quran. Atuknya Ibrahim, seorang qadi di satu tempat di negara Iraq yang nama Wasit, nama kampung dia Al-Wasiti. Bapaknya juga seorang qadi di Farsi. Atuk qadi, ayah qadi, keluar anak muhaddisin. Rupanya dia dengan adik-beradik dia 2-3 orang semuanya menghafal hadis. Cuma dia ni, Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah ni orang yang paling kuat hafalan dia dan diperakui ingatan dia oleh alim ulama. Masya Allah. Wa huwa wasitiyul asli. Dia berasal daripada Wasiti dan akhirnya dia telah berpindah dan menetap di Kufah dan akhirnya meninggal dunia di Kufah. Masya Allah. Beliau membesar dalam rumah yang mana dalam rumah tadi penuh dengan suasana keilmuan. Zaman dulu, Masya Allah, ulama-ulama jadi alim, belajar dengan ayah dan atuk dia, Masya Allah. Zaman dululah. Ulama ni lahir daripada rumah, bukan lahir daripada masjid, bukan lahir daripada madrasah. Dia membesar dalam suasana ilmu, ayah dia seorang qadi, atuk dia seorang qadi. Akhirnya anak lahirlah seorang hafizul hadis, anak penghafal hadis. Masya Allah. Sejak kecil lagi dia telah duduk dalam suasana ilmu membesar. Dia dan 2 saudaranya Utsman dan Qasim menuntut hadis dan juga menjadi perawi hadis. Dan Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah ini adalah ulama yang sebaya dan seusia dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, Imam Hanbali, Imam Ishaq bin Rahwiyah dan Imam Ali Al-Madini. Usia pun sama, lahir pun pada tahun yang sama. Dan hafalan hadis ni pun mantap dengan hafalan kekuatan yang sama juga, Masya Allah. Dulu orang ni, kemuliaan orang ni adalah pada ingatan dia, tuan-tuan. Masya Allah. Dulu orang, ulama dulu semua benda hafal. Dia tak ada, bila tanya masalah, nanti saya buka kitab sekejap ya. Kita ulama sekarang ni, bila tanya satu soalan, nanti saya buka kitab dulu. Sebab ilmu duduk dalam kitab. Bukan ilmu dalam dada. Ulama dulu ilmu, al-ilmu fis sudur, la fis sutur, bukan pada catatan. Hari ni kita ni, Masya Allah, masalah umat akhir zaman ni pelupa, Masya Allah. Mudah sangat lupa. Sebab kita banyak makan, Masya Allah, benda-benda yang syubhah, menjadikan ingatan kita lemah, tuan-tuan. Ulama dulu kekuatan hafalan mereka sangat luar biasa. Kan? Imam Syafi'i luar biasa, Imam Malik luar biasa. Masya Allah. Sebab itu kita tengok Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, pada usia 7 tahun, dia dah jadi Al-Hafiz, tuan-tuan. Umur 15 tahun dah jadi mufti. Kita hari ini 60 tahun tak jadi mufti lagi. Imam Syafi'i 15 tahun dah jadi mufti. Dan dia telah menghafal sebuah kitab Muwatta'. Tebal ni, tuan-tuan, kitab Muwatta' ni. Sebelum jumpa Tok Guru, kitab Tuan Guru tu dia dah hafal dah. Dalam perjalanan nak pergi ziarah Imam Malik, Imam Syafi'i dah hafal kitab Muwatta' Imam Malik. Pagi itu bukan baru nak start macam kita ni, baru start hadis pertama ni. Imam Syafi'i ni pergi itu nak ulang balik murajaah hadis itu. Masya Allah. Kan? Jadi Masya Allah, semua ulama ni, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahwiyah, Imam Ali Al-Madini, Imam Abi Bakar bin Syaibah, orang yang sangat kuat ingatannya. Jadi kalau setakat hadis Nabi yang pendek ni, matanya pendek, sebenarnya menghafal hadis ni matanya senang. Tapi dia punya sanad dia tu yang payah.
nama-nama perawi hadis tu yang payah nak hafal tu tuan-tuan. Matan hadis tu banyak orang boleh hafal. Tapi kalau boleh dapat dua-dua, matan dan sanad, baru sempurna dipanggil muhaddisin. Masya Allah. Sami'a min Abdullah bin Mubarak. Siapa guru Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah? Yang pertama, Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Imam Abdullah bin Mubarak ini Masya Allah, dia antara orang yang terhebat dalam ilmu hadis Masya Allah. Ramai ulama-ulama besar, anak murid dia Masya Allah. Tapi cuma kebiasaan dia, Imam Abdullah bin Mubarak ni, 6 bulan dia mengajar di madrasah dia, dan 6 bulan dia berjihad di jalan Allah Ta'ala. Hidup dia 6 bulan dalam jihad. Itu kerja dia Masya Allah. Masya Allah. Dan kemudian, guru dia adalah Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih, Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, Imam Waqi' bin Jarrah, dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah ta'ala. Tetapi siapa pula anak murid dia? Guru dia tu hebat dah. Anak murid kepada Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah ni adalah Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kedua Imam Bukhari dan Muslim ni mengambil riwayat hadis daripada Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah ni. Dan bahkan Imam Muslim adalah antara imam yang paling banyak menukilkan nama Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitab dia, hampir 1450 hadis yang disebutkan nama guru dia Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitab dia Masya Allah. Anak murid dia Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala. Cuma hanya saja Imam Bukhari rahmatullah alaih menyebut 30 hadis yang diriwayatkan daripada Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahullah ta'ala alaih. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh guru kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, berkata ia, menceritakan kepada kami oleh Syarik daripada A'mash, daripada Abi Salih, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Amirul Mukminin fil hadis, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata ia, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amartukum bihi fakhudhuhu." Apa yang aku perintahkan kepada kamu, yang Nabi perintah ni ada benda yang wajib. Nabi suruh kita semayang, Nabi suruh kita ni perintahkan anak kita bersolat apabila umur 7 tahun. Sebenarnya pesanan-pesanan Nabi itulah yang membentuk diri kita ni menjadi seorang hamba Allah Ta'ala. Hari ini banyak orang ingat pesanan Nabi, perintah Nabi itu benda yang nak ditinggalkan. Nabi suruh ni, kita cakap Nabi suruh. Yelah, tapi saya belum bersedia, Masya Allah. Sepatutnya orang Islam pada hari dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia dah bersedia menjunjung perintah Nabi. Sama ada perintah itu wajib, ataupun perintah itu sunat, ataupun perintah itu harus, Masya Allah. Kita kena bersedia untuk amalkan. Sahabat Nabi SAW, apabila Nabi kata begini, mereka tak pernah ada kata dua. Mereka tak pernah ada pilihan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasuluhu amran. Tidak sepatutnya bagi seorang lelaki mukmin dan wanita mukminah apabila Allah Taala dan Rasulnya memerintahkan satu benda, ayyakuna lahumul khiyaratu. Mereka ada pilihan lain. Hari ini tuan-tuan mulia, umat Islam kenapa bencana berlaku dalam diri umat hari ini? Ulama kata setiap kehancuran, setiap keberantakan, setiap kekelangkabutan yang berlaku di dalam dunia Islam pada hari ini adalah kerana umat Islam tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tinggalkan sunnah Nabi? Sebab kita rasa kita lebih bijak daripada Nabi lah. Sebab kita rasa bila Nabi bagi satu cadangan, kita ada cara cadangan yang lain. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi dah perintahkan begini, maka tidak ada cara cadangan lain. Kalau mereka terbuat, contohnya Nabi SAW beritahu adalah sebuah peperangan. Kita semua sembahyang asar di tempat yang destinasi yang kita nak sampai nanti, Masya Allah. Tuan-tuan mulia, ada sahabat Nabi, dia faham Nabi suruh sembahyang asar di tempat itu kalau kita dapat, kalau sempat, kalau tak sempat kita sembahyang dulu dalam perjalanan. Ada sebahagian sahabat dibuat dalam perjalanan. Ada sebahagian sahabat betul-betul buat di tempat yang Nabi suruh walaupun mungkin agak terlewat masa dia. Tetapi tuan-tuan mulia, kalau mereka buat dengan isyad mereka pun mereka buat dengan rasa bersalah. Tak rasa mereka lebih bijak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka rasa yang kita buat ni pun silap aibulan salah ni kena tanya balik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau Nabi redha, alhamdulillah. Kalau Nabi tak redha, kita ulang balik sembahyang kita. Ini perangai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mengucapkan Muhammadur Rasulullah, mereka betul-betul percaya hanya saja dengan mengikuti perintah Nabi lah kita akan berjaya. Sebab itu Nabi pesan, apa yang aku suruh cuba buat. Ma amartukum bihi fakhudhuhu. Apa yang aku perintah maka terimalah. Sambutlah ianya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian orang mengamalkan perintah Nabi ini satu kemuliaan, kebanggaan bagi dia. Dapat amal perintah Nabi. Dapat buat apa yang Nabi suruh. Sebab ulama kata, yang jadi Nabi pada kita ni bukan manusia biasa. Melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni imam bagi sekalian Nabi dan Rasul. Imam bagi ketua bagi sekalian malaikat. Imam bagi jin dan manusia. Bahkan yang suruh kita buat ni adalah imam bagi sekalian makhluk ni. Yang mana mulianya Nabi ni tuan-tuan, ulama kata sebelum Nabi lahir ke dunia, semua Nabi-Nabi sebelum baginda SAW wajib beriman dengan Rasulullah SAW. Dan bahkan nanti di hari kiamat, Nabi SAW beritahu, semua manusia, hatta Nabi Adam AS dan Nabi-Nabi selepasnya juga, akan masuk syurga di belakang aku. Dan Allah Ta'ala beritahu pada baginda SAW, wahai Muhammad SAW, lau salaku kullat tariq, umat kamu pilihlah jalan mana dia nak pilih. Akhir zaman ini, bila mana cinta pada Yahudi dan Nasrani, sepatutnya kita benci pada jalan hidup Yahudi dan Nasrani sebab mereka ini dulunya beriman pada Allah tapi mereka murtad dan mereka lawan perintah Allah dan Rasul. Sebab itu Allah Ta'ala sangat marah pada Yahudi dan Nasrani. Tetapi akhir zaman, kerana umat Islam dah jarang bercakap tentang sunnah tuan-tuan, kita dah mula menjadikan kehidupan orang barat tu sebagai kita punya kebanggaan kita, Masya Allah. Kita semua pernah muda tuan-tuan. Saya pun pernah muda juga, Masya Allah. Pernah berbangga-bangga juga. Kan? Tetapi tuan-tuan mulia, kita terlupa. Orang yang kita nak banggakan itu adalah mereka yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, maghdubi alaihim. Mereka yang dimurkai oleh Allah ke atas diri mereka. Waladhdallin. Dan orang yang sesat. Orang yang kita jadikan idola dalam hidup kita selama ini tuan-tuan, orang yang diri sendiri pun tak tahu ke mana hala tuju dia nak pergi tuan-tuan. Macam mana dia nak bawa orang lain. Dia pun tak tahu nak bawa diri dia. Dan dia menghabiskan hidup dia dalam kedurhakaan pada Allah Ta'ala. Sebab itu mereka ni tak patut dijadikan idola. Yang kita kena jadikan ikutan kita, tauladan kita adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana cara hidup Nabi ni telah diterima oleh Allah Ta'ala, diakui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tak bagi kita ikut jalan lain. Hanya satu jalan saja. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami, pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Ini doa yang kita baca. Dan kita minta jauh daripada jalan orang yang dimurkai oleh Allah, jalan Yahudi dan Nasrani. Tetapi akhir zaman, kata Nabi, umat aku akan ikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak. Bahkan kalau orang Yahudi terjun dalam lubang biawak pun, umat ini akan terjun juga mengikuti sunnah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Masya Allah. Memanglah kita nampak hebat. Kita nampak cara hidup Nabi ini macam, Masya Allah, kuno. Ada orang kata macam ketinggalan zaman. Kan? Nak makan duduk bawah. Nabi SAW makan sentiasa duduk di bawah. Bawa dengan makan Nabi dapat sifat kehambaan. Kalau kita pun makan di bawah macam Nabi, kita pun akan dapat sifat hamba, tawaduk. Makan di atas kursi tak salah. Tapi sedikit demi sedikit sifat kesombongan muncul pada diri kita. Ketuanan muncul pada diri kita. Benda ni Allah tak suka. Takabur Allah tak suka. Walaupun benda tu kecil je nampak. Kecil pada pandangan kita, tetapi bagi orang yang mencintai Rasulullah SAW, semua benda tu particulars, penting dan detail, tuan-tuan. Jadi sebab itu tuan-tuan mulia, apa yang Nabi suruh, apa yang aku bawakan kepada kamu, apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka terimalah ianya. Dengan hati yang terbuka. Tak ada dolak-dalik, tak ada keraguan, tak ada kesangsian. Buat dengan penuh keyakinan dan penuh kebanggaan. Wa ma nahaitukum anhu. Masya Allah, apa yang aku larang kamu daripada melakukannya, sama ada perkara haram ataupun perkara makruh. Hari ini benda makruh ni ibarat kata macam halal dah tuan-tuan. Orang Islam ni kalau makruh, halal.
Kalau haram, macam makruh. Jadi maknanya dalam Islam ni tak ada istilah haram. Sedangkan haram itu adalah benda yang dilarang oleh syarak man'an batan. Larangan keras. Bahkan dijanjikan azab pula. Apa beza haram dengan makruh? Benda haram ni dijanjikan azab oleh Allah Ta'ala. Dosa-dosa besar ni dijanjikan azab. Kalau bagi mengerjakannya dilaknat oleh Allah, diberitahu oleh Allah. Untuk mereka ada azab yang pedih. Itu dosa besar, tuan-tuan. Nabi larang kita buat dosa besar dan Nabi larang kita buat dosa kecil. Cuma dosa kecil tak diceritakan malapetaka dan azab untuk orang yang melakukannya. Tapi tetap dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sebab itu di sisi orang yang dekat dengan Allah, dia kata tak ada istilah dosa besar, dosa kecil. Semuanya besar belaka. Kan? Bahkan ada ulama kata, tidak ada dosa besar selagi mana kita bertaubat dan tidak ada dosa kecil selagi mana kita berterusan mengerjakannya. Bila kita berterusan buat dosa kecil, lama-lama jadi dosa besar juga. Sebab itulah hari ini kita kena menjauhi dosa-dosa besar. Kenapa kena jauhi dosa? Kenapa Nabi larang kita buat dosa? Patut Nabi suruh kalau Nabi sporting. Sebenarnya tuan-tuan, semua benda dosa ini adalah benda yang mendatangkan musibah kepada umat. Sebab itu Nabi tak bagi. Nabi tak nak kita susah. Mungkin peringkat awal kita seronok buat dosa, tapi bila dah lama-lama buat dosa, hati kita gelisah. Hati kita sempit. Kita rasa hidup kita tak berjaya. Allah Ta'ala bagi kehinaan. Dalam doa kunut kita pun beritahu apa? فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَوَّالَيْ. Sesungguhnya tak akan hina orang yang taat pada Allah dan Rasul. وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْتْ. Dan tak akan pernah mulia hidup satu orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Kan? Masya Allah. Sebab itu hari ini tuan-tuan, orang yang taat ni orang yang bahagia. Tapi orang yang deraka pada Allah, dia menderita hidup dia. Sebab itulah hari ini Nabi-Nabi suruh kita taat pada Allah supaya kita bahagia. Jadi manusia paling bahagia. Siapa manusia paling bahagia di dunia ni? Tuan-tuan selalu baca selawat masa kita tahlil. Allahumma salli afdalas salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Ini selawat Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Ya Allah, selawat dan salam ke atas as'adi makhluqatik. Makhluk paling bertuah, makhluk paling bahagia milikmu, hamba-Mu yang paling bahagia, makhluk-Mu yang paling mulia. Siapakah dia? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut sunnah Nabi ni, kita ikut jalan orang yang paling bahagia. Bila kita ikut jalan bahagia yang ditempuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan menemui bahagia. Bahkan ulama kata, bahagia ni adalah puncak daripada nikmat yang Allah bagi pada orang yang tidak beriman pada Allah. Orang kafir ni, dia lepas cari-cari semua benda dalam dunia ni, akhir-akhir dia nak cari apa? Bahagia, tuan-tuan. Itu puncak daripada kalau dia dapat bahagia tu, maknanya dia dah boleh mati dah. Tapi bagi orang beriman, ulama kata nikmat bahagia ni nikmat paling bawah sekali yang Allah bagi pada orang beriman. Puncak bagi kenikmatan bagi orang beriman adalah bila disanggup korbankan nyawa dia untuk Allah dan Rasul. Itu puncak daripada kebahagiaan, daripada kejayaan, puncak daripada kenikmatan. Bila macam mana para sahabat Nabi dalam peperangan Uhud sanggup korbankan nyawa mereka, 8 orang sahabat Ansari meninggal dunia sewaktu mempertahankan tubuh badan baginda Muhammad SAW. Dan bahkan bila tombak menembusi dada seorang sahabat, dia kata, Fuztu Rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, aku telah berjaya. Ini orang kafir tak boleh faham. Macam mana boleh berjaya sedangkan tombak tembus dada dia? Orang kafir bunuh dia, tapi dia kata aku telah berjaya. Orang kafir tadi selidik tanya pada sahabat lain, kawan-kawan dia, aku bunuh memang kau ni, tapi aku hairan. Dia cakap demi Tuhan Ka'bah aku telah berjaya. Yang kawan dia pula cerita dakwah pula pada orang kafir tu. Kan? Orang Perak kata orang kafir. Orang kafir tu, Masya Allah, didakwah oleh kawan dia, Tuan, kawan saya ni cakap aku telah berjaya. Sebab apa? Sebelum dia mati, orang yang mati syahid ni, Allah Ta'ala akan tunjukkan
tempat duduk dia dalam syurga. Sebelum dia mati. Dia dah tengok tempat duduk dia, tempat tidur dia, tempat dia baring dalam syurga. Dia dah tengok rumah dia dalam syurga. Sebab tu dia kata dia berjaya walaupun tuan bunuh dia, tak apa. Tuan bunuh tu sebagai jalan untuk dia masuk syurga Allah Ta'ala. Akhirnya orang kafir tadi pun masuk Islam, tuan-tuan. Indah sungguh Islam ni. Mati pun berjaya, hidup pun berjaya. Hidup pun mulia, mati sebagai syuhada. Masya Allah. Sebab itu kalau siapa ikut cakap Nabi, dia pasti akan bahagia dalam hidup dia. Dan siapa yang membuat apa yang Nabi larang. Nabi tak bagi kita buat tattoo. Nabi tak bagi kita sambung rambut. Nabi tak bagi kita ni cukur bulu kening. Banyak Nabi larang. Nabi tak bagi kita menyerupai orang Yahudi Nasrani. Banyak Nabi larang. Tapi banyak juga orang buat, tuan-tuan. Ubah kejadian Allah ni akhir zaman ni sangat berleluasa, tuan-tuan. Di kalangan umat Islam. Kita hari ni nak ubah muka daripada gelap jadi putih, tuan-tuan. Daripada begini jadi begini, tuan-tuan. Masya Allah. Ada orang sanggup buat pembedahan plastik, tuan-tuan. Nak mengubah kejadian daripada Allah Ta'ala. Sedangkan itu semua bisikan syaitan. Syaitan ni dia berjanji pada Allah. Wala umanniyannahum. Aku akan letakkan dalam hati manusia ni angan-angan. Wala amurannahum. Aku akan perintahkan dalam hati mereka fala yubattikunna adhanal an'am, supaya manusia ni kerat telinga binatang untuk buat upacara syirik pada Allah Ta'ala. Wala yubattikunna adhanal an'am wala amrannahum fala yughayyirunna khalqallah. Yang ketiga, aku akan bisik di telinga manusia, ubahlah kejadian Allah Ta'ala pada diri kamu. Jangan redha. Sedangkan kita dalam syurga esok selama-lamanya muda, selama-lamanya cantik. Di dunia ni terimalah pemberian Allah seadanya. Allah bagi kita jadi orang Melayu. Kenapa nak jadi mak saleh pula, tuan-tuan? Kan? Rasa macam tak bangga jadi orang Melayu, tuan-tuan. Nak jadi mak saleh pula. Tuan-tuan boleh, Masya Allah. Apa yang Allah bagi pada kita itu yang kadang-kadang kita dah heran, tuan-tuan. Kita rasa kulit kita ni tak berapa comel lah. Orang Melayu, kan? Tapi bila kita pergi Jepun, orang Jepun minat pula kat kita. Orang Jepun kata, kami suka orang hitam-hitam macam kamu ni. Kami tak suka yang kulit putih macam kita orang ni. Kita orang boring ada kulit putih. Yang kita pula boring pula dapat kulit hitam. Inilah manusia, tuan-tuan. Dalam dunia ni, Masya Allah, manusia ni kenapa pelik? Manusia ni semua dia mengidam benda yang dia tak dapat. Dia banyak mengidam benda yang dia tak dapat. Tapi bila dia dapat, benda tu biasa-biasa je, tuan-tuan. Dunia ni sedap sebelum dapat. Bila dah dapat, rupanya tak ada apa-apa pun. Saya ingatkan, bila dah dapat benda yang saya nak ni, pasti saya bahagia. Rupanya bila saya dapat, 3 hari je sedap. Lepas tu tak ada benda dah, biasa je. Masya Allah. Sebab itu jangan kita pernah terpengaruh dan terpedaya dengan tipu daya syaitan ini. Masya Allah. Jadi tuan-tuan mulia, Nabi pesan kat kita, apa yang aku perintah ambil dan apa yang aku larang, berhentilah daripada melakukannya. Walaupun benda tu kecil. Larangan Nabi tu ringan. Jangan buat. Tapi kita cuba jangan buat kerana di dalamnya ada kesengsaraan. Sebab tu Nabi dia tak nak kita susah. Apa yang Nabi larang. Tapi kita selaku umat ni kita macam budak-budak. Mak larang makan gula-gula banyak. Oh, kita tak suka dengan mak kita. Padahal mak tahu karang balang karang kalau sakit gigi, engkau tak boleh tidur, mak pun tak boleh tidur. Kan? Sebab tu mak tak bagi kita makan gula-gula banyak. Tapi kita ni umat, Nabi larang, kita rasa Nabi tak faham jiwa kita, Masya Allah. Kan? Sedangkan Nabi ni lah yang paling faham. Dia tahu bila kita susah nanti, kita akan menderita dan tak ada siapa boleh tolong kita. Seterusnya, hadis yang kedua. Wa bi ilaihi qala haddatsana Abu Abdullah qala haddatsana Muhammad ibn Sabbah qala akhbarana Jarir anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaruni ma taraktukum. Satu nasihat supaya amalkan apa yang Nabi suruh dan tinggalkan apa yang Nabi larang. Satu lagi, Nabi larang juga kita ni mengorek-ngorek rahsia. Benda yang Nabi tak cakap, tolong jangan korek. Sebab apa Nabi kata, zaruni ma taraktukum. Tinggalkan aku apa yang aku tinggalkan kamu. Apa yang aku tak cerita, apa yang aku tak detailkan pada kamu, kamu diam. Jangan korek-korek. Masya Allah. Kerana dia kata fa inna ma halaka man kana qablakum bisu'alihim. Kerana sesungguhnya
umat terdahulu sebelum kamu binasa disebabkan banyak bertanya. Pertanyaan ni ada dua tuan-tuan. Satu, pertanyaan yang memberi manfaat. Ini Allah suka. Kita tanya satu soalan, orang lain tak tahu, daripada tak tahu boleh jadi tahu. Satu lagi soalan, kita bertanya ni untuk mencari yang masalah, yang susah. Kita rasa perintah Allah sekarang ni terlalu ringan, saya nak yang lebih berat lagi. Sebab itu, sebab seburuk-buruk manusia, disebabkan dia benda yang tak wajib jadi wajib. Itu Nabi tak bagi tanya macam tu. Kan, Nabi larang. Bertanya itu satu benda bagus. Tapi jangan disebabkan pertanyaan kamu, hukum daripada ringan jadi berat. Sebagai contoh, Masya Allah, satu orang sahabat, bila Nabi kata tunaikanlah haji, Masya Allah, Nabi pun diam. Maka ditanya pada Rasulullah, afi kulli amin ya Rasulullah. Adakah kami wajib menunaikan haji tiap-tiap tahun? 3 kali ditanya, Nabi senyap. Nabi ni kalau dia tak suka dengan soalan tu, dia diam. Orang lain faham dah tu. Nabi tak suka, tak senang dengan soalan ni. 3 kali tanya, tak jawab-jawab ni. Lepas tu pada kali yang ketiga boleh tanya lagi, dia desak lagi Nabi. Nabi kata, kalau aku cakap wajib tiap-tiap tahun, nanti macam mana? Boleh buat tak? Awak boleh buat tak nanti kalau saya cakap tiap-tiap tahun haji wajib? Orang dekat tak apalah. Orang Malaysia ni macam mana nak pergi? Kan? Kalau Nabi kata haji wajib tiap-tiap tahun, macam mana? Rahmat Allah lah. Allah Ta'ala kata, haji ni seumur hidup sekali je, Masya Allah, nak buat. Sebab itu tuan-tuan, ada kala soalan ini kita tanya, bertanya pada ustaz bagus. Tapi jangan pertanyaan kita disebabkan pertanyaan kita oleh jadi susah. Itu Nabi tak suka. Nabi kata, apa yang aku diam, apa yang aku biarkan kamu buat, aku tak tegur, maka kamu biarkan aku. Jangan tanya apa-apa. Kerana kebanyakan umat terdahulu binasa disebabkan pertanyaan. Bani Israel ni adalah bangsa yang sangat cerdik, tapi dia banyak tanya soalan, dia tak nak buat pun. Bila Nabi Musa AS kata, sebagai balasan kamu ni dah buat satu dosa besar, Allah perintahkan kita semua kena sembelih seekor lembu, Masya Allah. Allah perintah kamu antazbahu baqarah. Masya Allah. Qalu atattakhiduna huzwa. Bani Israel ni mula-mula sekali dia cakap kat Nabi Musa, engkau ni kami buat salah, Allah suruh sembelih lembu ni, engkau nak memperolokkan kami ke, nak mempersendakan kami, nak menganjing pada kami ke? Nabi Musa AS kata, Bani Israel satu hal, Yahudi ni, engkau dah buat salah, Allah suruh sembelih lembu, engkau kata Allah menganjing kau orang pula. Masya Allah. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung pada Allah, aku tak termasuk orang jahil ni. Mereka-mereka ni. Nabi Musa AS kata Allah suruh sembelih seekor anak lembu. Seekor lembu, Masya Allah. Maka qalu wa mahi. Kami nak jelaskan lembu tu lembu macam mana. Kalau disembelih lembu tu masa tu, anak lembu pun disembelih, Allah dah terima. Tapi ditanya lagi soalan. Kami tak cerak, kami tak jelas lagi lembu macam mana yang Allah nak. Kan? Masya Allah. Allah telah beritahu. Qala innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nazirin. Masya Allah. Lembu yang kamu nak sembelih tu kena cari yang safra, yang kuning. Faqi'un launuha, pertengahan dia punya warna dia. Tasurrun nazirin, orang tengok lembu tu orang suka pula. Patutnya buatlah, carilah. Tanya lagi. Soalan yang kedua. Kan? Mereka bertanya, macam mana pula keadaan kuda tu, Masya Allah. Allah kata, keadaan lembu tu. Allah Ta'ala kata, lembu tu tak pernah dinaiki oleh orang dan tak pernah digunakan untuk, orang kata, membajak ataupun mengusahakan tanah, Masya Allah. Tak jelas lagi. Wa mahiyah. Innal baqara tashabah alina wa inna insyaAllah. Kan? Kami masih lagi keliru lagi. Sebenarnya tanya tu, tanya tak nak buat. Bukan tanya nak buat. Akhir-akhirnya Allah Ta'ala beritahu, hampir-hampirlah mereka ni tak mampu melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kerana terlalu banyak tanya. Allah Ta'ala suruh kita ni, bila Allah suruh, segera buat. Jangan banyak tanya. Tanya tu tanda tak nak buat. Masya Allah. Kita pun dengan mak kita pun macam tu juga. Bila tak nak buat, macam-macam alasan. Gini. Ayah suruh buat, tak nak buat. Macam-macam alasan. Abang belum sedia. Abang begini. Padahal kita tak nak buat.
Waqtilafum ala anbiya'im. Kegagalan umat terdahulu, kenapa mereka binasa, kenapa dia azab oleh Allah? Yang pertama, banyak tanya. Yang kedua, banyak menyelisihi nabi-nabi. Sebab itu tuan-tuan, kita ni satu benda yang kita kena jauhi tuan-tuan, khilafus sunnah. Menyalahi sunnah. Hari ni benda ni, perkataan khilafus sunnah ni banyak orang tak dengar dah tuan-tuan akhir zaman ni. Dulu-dulu awal 80-an, boleh tak buat ni ustaz? Memang boleh, tapi khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Bila dengar khilafus sunnah, tak buat selalu dah tuan-tuan. Orang yang taat pada Allah, yang taat pada Nabi. Tapi bagi setengah orang, benda yang menyalahi sunnah, dia langgar. Sekali dia langgar, 2 kali dia langgar, 3 kali dia langgar. Akhirnya nanti, seluruh hidup dia dan keturunan dia, Allah Ta'ala haramkan, mahrumkan daripada mengamalkan sunnah Nabi, dan hidup mereka menyalahi sunnah. Sunnah ni tuan-tuan, jalan hidup Nabi. Bayangkan satu orang hidup di dunia ni 60 tahun, tapi hidup dia menyalahi jalan yang ditempuhi oleh Nabi SAW. Mulut dia minta ihdinas siratal mustaqim, tapi jalan yang ditempuhi menyalahi segala jalan baginda Muhammad SAW. Hati-hati walaupun sunnah kecil tuan-tuan. Kan? Sebab itu hari ni tuan-tuan, ulama walaupun kita nampak macam ortodok lah sikit, semua benda nak ikut Nabi. Sampai ada setengah orang dia mempersendakan kalau betul-betul nak ikut Nabi, pergilah naik unta. Masya Allah. Bukan maksud begitu tuan-tuan. Maksud kita ni, segala gerak-geri kita, langkah kita tuan-tuan, tidur bangun kita, perjalanan hidup kita, mendidik anak-anak kita, semua nak ikut sunnah Nabi SAW. Kita tak reti, kita jahil. Kita ni lahir dalam keadaan tak tahu apa-apa. Allah hantar Nabi untuk bimbing kita, dan ulama kata hebatnya Islam ni tuan-tuan, ada agama untuk orang sihat, tapi ada juga agama untuk orang sakit. Orang sakit pun ada cara sembahyang dia. Betapa indahnya Islam ni tuan-tuan. Agama masa perang, sembahyang masa perang ada cara dia. Sembahyang masa kita duduk di kampung ada cara dia. Sembahyang masa musafir ada cara dia. Islam ni begitu fleksibel. Dia mudahkan kita mengamalkan agama. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, sepatutnya kita bangga. Agama Islam ni agama yang begitu detail tuan-tuan. Sampai nak bercakap pun Nabi ajar cara bercakap, adab bercakap. Kita ni nak mendengar pun Nabi ajar cara mendengar. Cara melihat pun Nabi ajar. Nabi ajar kita macam mana nak guna mesin yang paling bernilai ni. Badan kita ni mesin yang paling mahal di dunia ni. Lebih mahal daripada kapal terbang. Lebih mahal daripada kapal selam. Lebih mahal daripada jet, roket. Badan kita ni. Nabi ajar kita cara nak menggunakannya. Nabi ajar kita cara nak guna masa. Masa kita ni lebih berharga daripada emas permata tuan-tuan. Subuh waktu nak buat apa, lepas subuh nak buat apa, Nabi bimbing satu-satu. Macam seorang ayah ajar seorang anak dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Tapi hari ni akhir zaman, kita tak kenal Nabi, tak dengar sabdaan Nabi, tak patuh pada Nabi. Dan akhirnya tuan-tuan rahmati Allah, siapa yang tinggal sunnah Nabi, maka Allah telah uji dia, segala benda dibuat dengan ikut nafsu dia tuan-tuan. Sebab itu ulama kata nak mengekang nafsu ni dengan sunnah Nabi. Nafsu kita ni benda paling jahat sekali. Ulama kata apa? Syaitan sesatkan manusia. Kan? Dengan tipu daya dia. Tapi syaitan pula, siapa pula tipu dia? Syaitan tipu kita. Kita bercakap, ustaz, syaitan tipu saya ustaz. Tak apalah. Tapi syaitan pula dia kena tipu dengan siapa? Dia kena tipu dengan nafsu dia. Sebab itu ulama kata nafsu ni paling bahaya. Lebih bahaya daripada syaitan lagi nafsu ni. Tapi siapa yang selalu amal sunnah Nabi, nafsu dia dikontrol oleh sunnah ni tuan-tuan. Sebagai contoh lah tuan-tuan, benda kecil je. Tak payah ceritalah benda-benda lain. Kepiah ni. Walaupun tidaklah sabit secara khusus Nabi ni, sunnah Nabi pakai kepiah. Memang benda tu budaya hidup Nabi dan memang selalu Nabi pakai kepiah pun. Yang nak mengaku itu sebagai sunnah pun boleh. Tak nak kata sunnah pun tak apa. Benda itu pakaian Nabi. Tapi baru ni masa saya pergi perarakan, saya baru ni dijemput oleh Kerajaan Pahang, mewakili alim ulama' dan juga pusat tahfiz Negeri Pahang, join contingent perbarisan Hari Kemerdekaan, Masya Allah. Tapi kita tengok-tengok, semua orang pakai topi juga. Maknanya meletakkan sesuatu atas kepala ni, sama ada lelaki atau perempuan, itu fitrah manusia. Nak boh topi ke, nak boh topi koboi ke, nak boboh kan polis punya tu pun, maknanya tak sunnah pun tetap manusia dia suka letak sesuatu benda di atas kepala menunjukkan
kepala ni benda yang mulia, Masya Allah. Kan? Benda yang mulia. Kepala kita ni, kadang nak bubuh kepiah boleh, nak bubuh serban boleh, nak bubuh topi boleh. Tapi kalau kita bubuh kepiah atas kepala kita ni, tuan-tuan, sekurang-kurangnya dah selamatkan diri kita daripada dosa, tuan-tuan. Kan? Bila bubuh kepiah atas kepala je, terus. Orang ajak pergi sana sini. Tak apalah, segan lah. Kan? Cabutlah kepiah tu. Tak, aku segan. Biarlah pakai kepiah. Pakai kepiah tu pun dah selamat dah daripada dosa dan maksiat. Apatah lagi kalau kita pakai jubah je ni. Lagilah segan nak buat dosa. Nak cakap yang tak elok pun malu. Sebab itu sunnah ni kontrol kita, tuan-tuan. Sebab itu jangan tinggalkan sunnah. Dalam sunnah ni ada faedah ruhiyah. Kerohanian. Secara automatik melatih kita pelan-pelan cintakan Nabi, kasihkan Nabi, bangga dengan Nabi. Pengalaman saya, tuan-tuan, saya nak cerita sikit lah. Ada orang kata pakaian ni bukan sunnah. Jubah ni bukan sunnah. Dia kata ini hanya pakaian orang Arab saja, Masya Allah. Bahkan satu hari masa saya belajar dulu, kita tengok budak-budak daripada Afrika ni, kadang dia pakaian dia lebih kurang je masa tu. Kita bercakap, Syekh, kan, Masya Allah, pakailah pakaian sopan sikit, nak makan, nak apa, nak belajar. Oh, Syekh, dia kata, takwa bukan pada baju, dia kata. Kan, takwa ni dalam hati. Oh, Masya Allah, dia pun baca hadis. Nabi sebut takwa di sini. Tapi saya tanya pada dia, Tuan, dalam Quran ada juga Allah sebut pakaian takwa adalah yang terbaik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ada 3 jenis pakaian. Yang pertama, ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. Kami telah turunkan pada kamu anak Adam satu pakaian untuk yang pertama menutup aurat. Itu semua pakaian menutup aurat. Satu benda perintah Allah. Tapi warisha, pakaian kedua adalah pakaian perhiasan. Menutup aurat juga, tapi nak berhias. Bobo cincin, bobo jam mahal. Itu tak salah. Pakaian Allah Ta'ala bagi. Nak pakai baju branded, tak ada salah. Menutup aurat dan pakaian yang berhias. Tetapi Allah sebut pakaian yang terbaik adalah yang ketiga. Walibasut taqwa. Pakaian melambangkan ketakwaan. Pakaian ni boleh bentuk takwa juga, tuan-tuan. Jangan pandang kecil pada pakaian. Pakaian ni pun boleh membentuk jiwa hamba dan jiwa takwa. Jadi tuan-tuan mulia, zaman saya belajar dulu, saya ada 2-3 pengalaman lah dengan pakai sunnah ni. Mudah-mudahan Allah telah bagi kita kekuatan nak pakai sunnah, tuan-tuan, di mana kita berada. Sekali, tuan-tuan, saya pakai serban macam ni, dekat Langkawi. Satu orang pelancong daripada Itali. Dia tengok saya, dia pada cakap Arab sikit, Syekh, ta'alina. Masya Allah, you come here. I like your turban. You look very nice, dia kata. Aku suka serban kau. Aku nampak muka kau percaya. Kan? Masya Allah. Saya pergi berdakwah di Ghana, tuan-tuan. Kita dakwah, dicerita tentang Islam. We love Jesus. Kita sayang Nabi Isa AS. Yes, surely. Aku boleh bagi jaminan. Muslim lebih mencintai Jesus daripada Kristian, dia kata. Orang Kristian, kan? Nabi Isa AS tak minum arak. Orang Kristian minum arak. Tapi orang Islam tak minum arak. Nabi Isa AS tak makan babi. Orang Kristian makan babi. Tapi orang Islam tak makan babi. Dan you people wear like Jesus. Dia kata, korang ni, pakaian korang ni sama macam pakaian Nabi Isa AS. Ini orang bukan Islam bagi pandangan pada kita. Sebab kita kalau orang Islam cakap, kita tak dengar. Satu hari, tuan-tuan, saya masa tu belajar di Afrika Selatan. Saya pergi berjalan di Center City, bandar orang Yahudi dekat Afrika Selatan, dekat Johannesburg sana. Tuan-tuan, Masya Allah. Bandar orang Yahudi. Masa tu saya tak pakai serban pun, saya pakai jubah. Tiba-tiba satu orang budak Yahudi ni, dia tengok saya, dia macam tengok hantu. Tengah hari tu, saya pun terkejut. Dia menjerit, pun dia lari. Kata apa ni? Saya tak bawa senjata, tak bawa bom, tak bawa apa. Tiba-tiba dia takut, screaming. Kan? Macam tengok hantu. Saya kata mungkin fenomena biasa lah. Tapi kali kedua, satu malam tu, saya pergi ke Hillbrow. Hillbrow ni tempat kawasan hitam lah, dekat Johannesburg, tuan-tuan. Tempat gangster-gangster. Tapi kita dah tengah malam lapar, cari kedai pizza yang ada vegetarian, kita terpaksa makan kat situ. Kita tengah duduk makan dalam gelap. Tengok satu orang budak Yahudi duduk kat tepi tu, pakai kepiah Yahudi itulah, yang bulat tu. Dia duduk kat tepi dinding tu, dia tengok kita. Ketar dia. Kan? Kata pelik juga kan.
Kenapa dia takut sangat kat kita? Kita tak sergah dia, tak marah dia, tak tengking dia, tapi dia jadi takut. Bila saya habis belajar baru saya faham. Ini roh yang ada pada pakaian sunnah Nabi SAW ni. Punya luar biasa tuan-tuan. Satu orang musuh Islam kalau dibenci dengan Nabi Muhammad SAW, dia tengok kita pakai sunnah ni, dia menggigil ketakutan. Tapi kalau dia ni mencintai Islam, dia minat pada Islam, dia tengok kita pakai sunnah ni, dia bertambah sayang pada kita. Satu hari saya pergi hospital dekat Jepun tuan-tuan, Masya Allah. Saya pakai jubah biasa je. Zaman belajar, Masya Allah. Saya tengok seorang makcik, dia pergi kat kedai tu, saya tak tahu dia buat apa, dia beli coklat. Beli coklat, dia pun hadiah kat saya, dia cakap bahasa Jepun. Saya pun tak reti bahasa Jepun. Moshi-moshi, ada kata gozaimashita, Masya Allah, gini, dia bercakap panjang macam-macam. Dia pun tunduk, hai, bagi coklat tu kat saya. Saya kata, apa ni masalah dia kan? Apa punca dia jadi macam ni? Rupa-rupanya saya kata, kadang-kala orang kafir ni, dia tengok kita pakai macam ni, dia rasa kita ni orang yang sangat bagus, orang yang ni. Jadi Allah letakkan perasaan sayang pada dia. Sebab itu tuan-tuan, jangan memperkecilkan pakaian sunnah ni tuan-tuan. Sangat besar maknanya. Kan? Masya Allah. Sangat besar dia punya makna dia. Jadi sebab itu kita kena ikut sunnah Nabi. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ. Maka apabila aku perintahkan kamu untuk buat satu perkara dengan sesuatu, فَخُذُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ. Masya Allah. Nabi kata, buatlah apa yang aku suruh ni setakat yang kamu mampu. Untuk perintah ada syarat mampu, tapi untuk larangan tak ada setakat mampu. Cuba tengok hadis sini. Apa yang aku suruh maka datangkanlah ianya mastata'tum, setakat yang kamu mampu. Wa idza nahaitukum bi syai'in fantau. Tapi bila aku larang kamu buat satu benda, berhentilah. Bila aku larang tu pasti ada keburukan di sebalik benda tu. Pasti akan menyusahkan kamu, sama ada di dunia atau di akhirat. Ulama kata maksiat ni, hari ni banyak orang sayang dengan dosa ni tuan-tuan. Kita pun semua ada dosa-dosa yang kita sayang. Kita anggap dosa kita tu macam kekasih. Kalau orang sentuh dia, terguris hati kita. Terguris perasaan. You sentuh I sebenarnya. Kan? You sentuh kesukaan saya ni, hobi saya ni yang saya suka ni. Sebenarnya you already touch me, you know? Kan? Kamu dah sentuh saya sebenarnya. Kamu dah masuk dalam ruang privasi saya. Kamu tak boleh ganggu saya sebenarnya. Tuan-tuan, boleh saya selalu cakap pada kawan-kawan, Masya Allah, tinggalkanlah dosa daripada sekarang sebelum kita mati. Kalau kita tak tinggal dosa yang Nabi larang tu tuan-tuan, kemudian Nabi larang tu kita tak tinggal, di dunia ni Allah Ta'ala uji kita dengan hilangnya ketenteraman dalam hidup kita. Allah cabut rasa tenteram, ketenangan. Orang beriman ni sebenarnya duduk dalam masjid, duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam rumah, macam ikan duduk dalam air, tenang. Tapi bila kita buat dosa tuan-tuan, Allah Ta'ala akan uji kita, hilangnya rasa tenteram. Bahkan Allah Ta'ala masukkan rasa gelisah yang melampau dalam hati kita. Dan ada kalanya kita rasa hidup ni hampa, kosong. Itu ujian yang Allah bagi, ringkas tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, dosa ni dalam kubur nanti dia akan bertukar jadi ular kalajengking, Masya Allah. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan, kalaulah anda ditakdirkan Allah Ta'ala tukar dosa-dosa kita ni jadi ular besar tuan-tuan. Ular dalam kubur ni bukan ular lidi macam kita ni tuan-tuan. Ular lidi, ular kapak. Saya selalu cakap, kalau kita dapat tahu dalam rumah kita ada seekor ular senduk tuan-tuan, malam tu berani dah nak tidur dalam rumah tu. Ada orang cakap, alamak Ustaz, ular tu kat dapur je. Ustaz duduk kat dalam bilik, tidur je. Boleh tidur tak tuan-tuan? Tak boleh tidur tuan-tuan. Mana maunya, yuk katalah. Mana boleh nak tidur. Mati aku kena patuk dengan ular tu kan. Sekali kena patuk dalam masuk ICU kan. Masya Allah. Ular tu duduk jauh bang. Tapi kalau kita buat maksiat tuan-tuan, maksiat tu akan duduk dengan kita sebagaimana kita tak nak berpisah dengan dia di dunia ni. Dia cakap, I nak tidur sebelah you je malam ni. Ular besar tu, besar pada anaconda lagi, 99 ekor ular tu. Dia panggil tinin tuan-tuan. Ular di dalam kubur ni dipanggil tinin. Atas mata dia tu ada titik hitam menunjukkan bersangatan bisa dia. Dia kata, I just nak tidur, nak teman you tidur je. 99 ekor. I tak nak bite you pun, I tak nak gigit you pun. I nak tidur je. Sebelah you. Boleh tidur tak tuan-tuan? Kalau rumah tadi, ular duduk kat dapur tak boleh tidur. Dalam kubur, ular kata sebagaimana Tuhan tak pernah berpisah dengan saya di dunia. Saya pun tak nak berpisah dengan Tuhan di dalam kubur ni. 40,000 tahun menemani ular tersebut. Tambah pula kalau kita tak bayar zakat, ular tu sengat pula tuan-tuan. 99 ekor ular tuan-tuan.
Allahu Akbar. Jadi sebab itu, sebelum mati inilah kita nak tinggalkan apa yang Nabi suruh kita tinggal tu kita tinggal. Masya Allah. Nak cerita satu-satu semua kita tahu apa yang Masya Allah dosa-dosa yang kita pernah buat. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan, buat baik ni setakat mampu. Tapi orang Melayu cakap apa? Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada. Buat baik dengan orang ni berpada-pada. Tapi sebenarnya buat baik tak ada istilah berpada-pada. Kena buat sungguh-sungguh. Sebab lagi pula kita dah umur dah 40 tahun ke atas ni tuan-tuan. Masa kita dah semakin singkat. Kita tangguh-tangguh buat baik ni tuan-tuan. Sebenarnya merugikan kita. Sebab manusia ni akan satu masa. Tengah sihat tiba-tiba drop tuan-tuan. Drop tu dah memang tak boleh buat apa dah. Kan? Sekali drop tu tuan-tuan habis. Nak baca Quran, nak berzikir, nak hadir majlis ilmu, nak buat benda baik. Sebab tu ulama Nabi kita ni galakkan kita bila buat benda baik yang Nabi suruh tu, buat selalu tuan-tuan. Jangan tangguh-tangguh, masya-Allah. Menangguh benda baik ni kerja syaitan. Syaitan kata, "I suka you nak berubah. Tapi please jangan sekarang." Syaitan kata dah. "I suka you nak berubah." Dia pun pandai juga motivasi dia. Tapi jangan sekarang. Terlalu muda lagi. Bahkan dia cakap apa? Life begin 40, brother. Umur ni baru 40 tahun, baru kita nak enjoy ni. Dulu kita susah, sekarang dia 40 tahun baru kaya. Sekarang baru nak start. So sebenarnya itu tipu daya yang paling berat sekali tuan-tuan. Jangan tertipu oleh syaitan. Maka, okey. Dan seterusnya tuan-tuan rahmati Allah. Wabili qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah. Kan? Wa Waqi' al-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Barang siapa yang taat kepada aku berarti dia telah taat kepada Allah Taala, dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah ikatkan ketaatan pada Allah ni, ketaatan pada Rasulullah ni, berarti mentaati Allah Ta'ala. Maknanya hari ni kita tak boleh pisahkan di antara Allah dan Rasul. Ada sebagian orang dia kata aku hanya ikut perintah Allah, aku tak nak ikut sunnah Rasulullah SAW. Hakikat sebenarnya tidak begitu tuan-tuan. Dan di sisi Allah Ta'ala, siapa yang taat Nabi berarti dia telah taat kepada Allah, dan siapa yang durhaka kepada Nabi berarti telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa insya-Allah sampai di sini dulu perkongsian kita berkenaan dengan hadis daripada bab pertama daripada kitab Sunan Ibnu Majah, itu babu ittiba'i sunnati Rasulullah SAW, bab pada menyatakan kepentingan untuk kita mengikuti sunnah ataupun jalan hidup baginda Muhammad SAW. Bahkan kita kena ikut sunnah Nabi ini selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi suka, itulah menjadi kesukaan kita, kebanggaan kita. Mudah-mudahan insya-Allah Ta'ala Allah SWT akan rahmati hidup kita. Sebagaimana Nabi menjadi kekasih Allah, maka bila kita amalkan sunnah Nabi SAW, kita juga akan menjadi kekasih Allah dan kekasih baginda Muhammad SAW. Saya rasa sekian dulu insya-Allah perkongsian untuk malam ni. Kita akan bertemu lagi insya-Allah. Mungkin bulan depan tak dapat. Saya tengok jadual tadi, bulan depan penuh. Payah juga nak susun jadual ni. Tapi insya-Allah bulan 11 kita ada peluang lagi untuk bertemu insya-Allah. Kita akan berjumpa lagi 2 bulan akan datang. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, dipermudahkan oleh Allah untuk menghayati sunnah Nabi lebih-lebih lagi di akhir zaman ini, mengamal dengan sunnah Nabi seperti menggenggam bara api. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan kita semua insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.